Status representasi Rosmah belum ada keputusan muktamad. Kes disambung pada 11 Oktober. PAS disifatkan riak dan sombong ekoran kenyataan daripada Harakah Daily. Wan Rosdi anggap tuduhan adun lantikan bermotifkan politik adalah sekadar tafsiran. Zaid Ibrahim persoal kes rakyat lambat selesai berbanding kes Muhyiddin. Menteri Kesihatan sahkan 46 kes Mpox negatif. Pertemuan Perdana Menteri New Zealand dan Perikatan Nasional bangkitkan pelbagai spekulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Representasi kali ketiga Datuk Seri Rosmah Mansor untuk membatalkan tuduhan ubahan wang haram dan gagal isytihar pendapatan kepada lembaga hasil dalam negeri belum dimuktamadkan. Timbalan Pendakwa Rakyat Ahmad Akram Garib memberitahu Hakim Mahkamah Tinggi K. Muniandi disebabkan kes itu membabitkan isu cukai pendapatan, ia memerlukan masa kerana terdapat beberapa prosedur dengan LHDN bagi mencapai rumusan akhir. Dia juga berkata pihaknya sudah memaklumkan kepada mahkamah pada prosiding lalu bahawa representasi itu kini pada peringkat akhir. Sehubungan itu, Muniandi menetapkan 11 Oktober depan untuk sambungan hujahan dalam permohonan isteri bekas Perdana Menteri itu untuk membatalkan 12 tuduhan penggubahan wang haram dan 5 tuduhan gagal isytihar pendapatannya kepada LHDN yang dihadapinya. Sementara itu, hakim yang sama mengingatkan pihak tersebut supaya mengutamakan kes tersebut agar dapat diselesaikan segera kerana ia merupakan kes yang lama. Sebagai rekod, isteri kepada Datuk Seri Najib Razak yang juga bekas Perdana Menteri itu memfailkan permohonan untuk dibebaskan dan dilepaskan daripada semua 17 pertuduhan pada 4 Oktober 2020 lalu. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menyifatkan PAS sebagai riak dan sombong susulan mengeluarkan kenyataan bertajuk Agenda Islam di Pahang hanya PAS boleh diharap yang disiarkan Harakah Daily pada 1 September lalu. Ujarnya tuduhan tersebut cuba membangkitkan sentimen dan persepsi negatif seolah-olah kerajaan negeri tidak melakukan apa-apa pembangunan untuk mengukuhkan syiar Islam di Pahang. Beliau mengulas perkara tersebut semasa ucapan penangguhan mesyuarat kedua penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Pahang, Wisma Sri Pahang semalam. Jelas Wan Rosdi, laporan berita itu mempertikai usaha-usaha yang telah kerajaan negeri selama ini dalam menegakkan syiar Islam. Malah kenyataan itu dilihat turut mempertikai kewibawaan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Ahmad Shah selaku Ketua Agama Islam di negeri itu. Sementara itu, Wan Rosdi turut menyangkal tafsiran pembangkang berikutan kewujudan 5 ahli Dewan Undangan Negeri lantikan yang baharu sahaja mengangkat sumpah jawatan semalam. Sebaliknya, lantikan itu dilihat daripada keperluan berdasarkan sudut geografi keluasan negeri itu yang luas dan besar memerlukan lebih pemantauan oleh kerajaan negeri untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat di negeri tersebut. Beliau juga menjelaskan fungsi adun lantikan itu bagi menerangkan dasar kerajaan negeri kepada rakyat selain perlu melihat permasalahan rakyat walaupun adun lantikan tidak mempunyai kawasan yang khusus. Terdahulu, mesyuarat kedua penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Don Pahang semalam menyaksikan 5 ahli Dewan Undangan Negeri lantikan mengangkat sumpah sekaligus mencatat sejarah tersendiri. Jom sertai peraduan bersama Netstep TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen
dan anda perlu screenshot di YouTube, kemudian hantar kepada WhatsApp kami di nombor 017-796-6978 pada hari Jumaat selepas berita petang. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Berikan nama 4 negeri yang terlibat dengan SG4. Siapakah timbalan Perdana Menteri 2 Kerajaan Perpaduan? Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen Netstab News edisi petang Jumaat 6 September 2024. Ingat, screenshot jawapan di ruangan komen YouTube, kemudian hantarkan ke WhatsApp kami. Berikut adalah pemenang mingguan pada 30 Ogos 2024. Terima kasih kerana setia bersama kami. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim dalam kenyataannya mempersoalkan perkembangan kes serangan ke atas pemandu e-hailing OKU Ong Eng Kiong yang dianggap lambat berbanding perkembangan siasatan kes ke atas pengerus CPN Muhyiddin Yassin. Beliau turut membandingkan siasatan yang dijalankan ke atas Muhyiddin di bawah akta hasutan melibatkan keterangan saksi seramai 66 orang dan disusuli pendakwaan hanya dalam masa yang singkat. Malah sikap Peguam Negara Ahmad Tahriruddin Muhammad Saleh yang tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berkaitan dua kes tersebut turut dipersoalkan. Menurut Zaid, sebagai seorang Peguam Negara, pihak itu perlu berdepan dengan media untuk mengendalikan kepentingan awam dan menampilkan kesaksamaan polis untuk komited mengambil tindakan. Sebelum ini, Ong dan Lawyers for Liberty LFL menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menubuhkan sebuah suruhanjaya siasatan ke atas serangan lelaki itu yang didakwa berlaku di luar sebuah hotel di Kuala Lumpur pada 28 Mei lalu. Ong ditumbuk oleh seorang pegawai polis yang bertugas sebagai pengiring pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesahkan 46 kes yang disyaki virus cacar monyet atau Mpox di Malaysia adalah negatif. Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad berkata sehingga kini kes Mpox di Malaysia kekal 9 kes yang direkodkan pada akhir tahun lepas. Beliau berkata setakat ini hampir 5.2 juta pengembara disaring di pintu masuk antarabangsa sejak 16 Ogos lepas. Dalam pada itu, beliau menjelaskan saringan terhadap pengembara di semua pintu masuk sempadan negara termasuk di lapangan terbang bagi mengekang penularan penyakit Mpox tidak akan mengakibatkan kelewatan pelepasan di pintu masuk negara. Pada 23 Julai 2022, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Mpox sebagai Public Health Emergency of International Concern PHEIC, namun ia ditamatkan pada 11 Mei tahun lalu ekoran bilangan kes menurun. Namun pada 14 Ogos lalu, WHO sekali lagi mengisytiharkan Mpox sebagai PHEIC untuk kali kedua. Kunjungan hormat bersama antara Perikatan Nasional dan Perdana Menteri New Zealand Christopher Luxon Selasa lalu didakwa mempunyai kesilapan diplomatik. Dakwaan tersebut adalah membuat gambaran yang salah berkaitan siapa yang mengadakan kunjungan tersebut selepas Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata beliau menerima kunjungan hormat daripada Luxon. Menerusi portal Malaysia kini, warganet mendakwa Hamzah sebenarnya yang membuat kunjungan terhadap Luxon. Kunjungan tersebut boleh dilihat melalui sebuah video daripada pembangkang yang menunjukkan reaksi Perdana Menteri New Zealand itu tidak menjangka Hamzah akan membawa pemimpin lain bersama dalam pertemuan itu. Bagaimanapun, reaksi tersebut mendapat kritikan daripada Setiausaha Sulit Hamzah. Ahmad Ikhwan Fadli berkata, Suruhanjaya Tinggi New Zealand memaklumkan kepada Hamzah bahawa Luxon ingin berjumpa dengannya. Dalam kenyataannya, Ikhwan berkata pemimpin negara luar tetap mahu berjumpa pemimpin PN, ekoran kewibawaan mereka walaupun kini menjadi pembangkang. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa, isu-isu panas politik Malaysia
setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.